Ya, baik, itu antara tarikh penting untuk sesi pembukaan sekolah 15 Julai dan juga 22 Julai. Sekejap lagi sebenarnya nak kongsikan juga tentang sesi pembukaan sekolah ni. Tapi sebelum itu kita nak mulakan Pasukan Sahih ini pagi ini bersama saya Azam Abdullah, nak mengingatkan kita kembalilah kepada anda yang mungkin selepas ini nak keluar pergi jalan-jalan ke, pergi kenduri ke, sentiasa kita meningkatkan kawalan kendiri kita setiap masa. Dan ini juga disuarakan oleh orang yang penting, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, yang mana sentiasa mengingatkan kita supaya sentiasalah patuh kepada SOP walaupun kes semakin berkurangan, tetapi apa yang penting kita kena terus berwaspada dalam menangani COVID-19 ini. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Baik, itu dia, kena sama-sama kita bekerjasama. Baik, seterusnya, ini yang saya katakan tentang sesi pembukaan sekolah, di mana semakan model pengoperasian pembukaan penuh sekolah. Ada 3 model, iaitu model 1 sesi, 1 sesi, model kedua 2 sesi dan model ketiga ada sesi penggiliran. Jadi anda boleh semak sekolah anak anda tu menggunakan model pengoperasian yang mana. Okey, jadi boleh type saja bit.ly/model sekolah. Nanti dia akan bawakan anda ke bahagian ini. Ini dia model pengoperasian sekolah. Anda hanya masukkan butiran yang diminta, kod sekolah dan sebagainya, negeri, PPD, peringkat, dan akan keluarlah sekolah-sekolah tempat anak anda belajar ataupun tempat anda belajar sendiri dekat sini. Jadi kita boleh pastikanlah sekolah itu model 1, model 2 ataupun model 3, model penggiliran. Okey, baik, saya nak highlight sikit model penggiliran ni. Untuk murid yang bergilir akan hadir ke sekolah sekurang-kurangnya sehari dalam seminggu. Model 1 sesi kelas akan dilaksanakan pada sesi pagi saja, manakala model 2 sesi kelas akan dilaksanakan pada sesi pagi dan petang. Itu dia 3 pengoperasian model pembukaan sekolah. Okey. Baik, seterusnya, selain sekolah IPT juga dibuka pada Oktober secara keseluruhannya. Jadi 4 lagi kategori pelajar dibenarkan ke kampus kemasukan penuh pada Oktober ini. Antaranya 30% pelajar tempatan di institusi pendidikan tinggi swasta IPTS seperti yang dimohon oleh Persatuan Kolej dan Universiti Swasta. Baik, seterusnya, pelajar tahun 1 hingga 4 IPTA dalam bidang pengajian yang memerlukan latihan klinikal, latihan amal, praktikal, bengkel, makmal, studio atau peralatan khusus dan yang berkaitan dengannya. Juga pelajar tahun 1 hingga 4 IPTA yang tidak mempunyai akses internet atau persekitaran kondusif yang untuk melakukan sesi pembelajaran. Dan juga untuk kategori yang keempat, pelajar antarabangsa daripada IPTA dan IPTS termasuklah pelajar baharu. Baik, seterusnya, antara kelonggaran-kelonggaran yang telah pun diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara, ini dia, aktiviti sukan dan rekreasi bersentuhan fizikal dibenarkan bermula Rabu 15 Julai 2020 minggu depan. Jadi, apa sukan berpasukan ni? Antaranya bola sepak, rugby, bola keranjang, sepak takraw, sukan tempur seperti karate, silat, taekwondo. Ini aktiviti sukan dan rekreasi bersentuhan di mana dibenarkan untuk beroperasi kembali pada 15 Julai ini. Baik, seterusnya. Okey. Bersukan juga, berkreasi juga, anda kena tahu kondisi anda. Ada saya tengok juga dekat park-park dan sebagainya yang jogging tapi pakai mask. Selamat ke tidak? Sebenarnya tak perlu pakai pelitup muka ataupun mask. Sebab ada kes di China baru-baru ini, ada seorang lelaki yang ada masalah paru-paru sebab dia berjogging sambil pakai mask. Ada masalah pernafasan di situ. Jadi tak perlu berjogging. Dan tak perlu berjogging pula, tak perlu pakai mask semasa anda membuat aktiviti-aktiviti kecergasan. Okey. Baik, seterusnya. Okey, ini apa yang perlu kita lakukan setiap kali kita keluar rumah ataupun nak pergi ke pasaraya. Antaranya gunakan pembasmi kuman tangan. Okey, elaklah kita bersesak di kaunter, elak bersentuhan ketika pembayaran, juga kalau boleh beli barang keperluan dalam waktu yang singkat. Ada setengah mall ataupun premis yang memang tetapkan pelanggan 30 minit saja dalam tu. Lepas tu kena beredar ataupun buat pembayaran. Seterusnya, beredar segera, itu yang saya katakan, dan amal etika batuk dan bersin yang betul. Seterusnya, social distancing 1 meter perlu kita jaga dan elak sentuh muka. Ini antara kawalan kendiri semasa berkunjung ke pasaraya.
Okey, sekiranya itu saja kesempatan kita ada untuk pasukan sehari ini. Kejap lagi kita nak tinjau keadaan cuaca hari ini. Jadi kita terus ke Met Malaysia. Silakan.